Ya, terima kasih Farha. Sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK bermula di Sarawak awal Mac lepas, pasukan itu telah digerakkan di kawasan pedalaman dan pinggir bandar di seluruh negeri bagi membantu untuk melancarkan program berkenaan. Sebelum memperincikannya, kita ikuti laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat semalam. Sarawak yakin dapat mencapai sasaran lebih 60% penduduknya menerima suntikan vaksin COVID-19 pada hujung bulan ini dan seterusnya mencapai 80% imuniti kelompok penghujung bulan Ogos. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, ke arah itu kerajaan negeri dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan serta sektor swasta sedang mempergiat usaha program vaksinasi COVID-19 di seluruh negeri. Sarawak, kita telah menyuntik untuk dos pertama 1,227,579 orang. Bermakna kita sudah cover lebih kurang 42% throughout the state. Ini baru 3 Julai. Dan dos kedua 261,280 dos kedua, lebih kurang 10% lah sudah kita cover. Dan jumlah dos, the total dos yang telah kita beri kepada rakyat ialah 1,188,859 as 2nd of July, as of yesterday. Setakat semalam, seramai 1,227,579 orang rakyat Sarawak sudah menerima suntikan vaksin dos pertama, manakala seramai 262,280 orang telah mendapat suntikan dos kedua. Beliau berkata demikian selepas melawat pelaksanaan program outreach vaksinasi bergerak di Dewan Matang Batu 10, Jalan Matang, Kuching. Program yang dilaksanakan oleh Pusat Khidmat Parlimen Petrajaya dan Dewan Undangan Negeri Tupong ini melibatkan pemberian vaksin kepada penduduk sekitar Kampung Kolong 2 dan Kampung Paruh selain perkhidmatan vaksinasi ke rumah pesakit-pesakit terlantar di Katil. Saya telah difahamkan bahawa hari ini mereka akan menyuntik kira-kira 1,000 di kawasan ini. Dan ini membolehkan rakyat kita untuk mendapat suntikan tanpa pergi ke tempat-tempat yang lain. Yang pertama ya. Yang kedua ialah mereka yang uzur yang tidak dapat keluar untuk mendapat suntikan seperti mana yang kita lihat tadi ini, mereka ada mempunyai satu tim lagi pergi ke rumah dan memberi suntikan kepada pesakit kita yang ada di rumah. Turut hadir dalam program tersebut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian, Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Fadilah Yusof dan Adun Tupong Fazruddin Abdul Rahman. Di Limbang, op patuh digerakkan secara bersepadu antara pihak polis bersama 3 agensi awam di daerah itu dengan tumpuan operasi di premis perniagaan dan sektor industri perkilangan. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Parum Niot berkata, hasil pemantauan pematuhan yang dijalankan pada hari pertama semalam, sebanyak 7 kompaun dengan nilai keseluruhan RM10,500 dikeluarkan melibatkan 3 kesalahan utama di bawah peraturan 18/1 Akta 324. Jumlah premis yang diperiksa sebanyak 81 buah dan jumlah
kilang ataupun industri yang kita periksa ada 4 buah, ya. Dan pada operasi kali ini pagi ini dan tamat pada pukul 3.30 petang tadi, kita mulakan 7 kompaun terhadap orang awam yang masih didapati tidak menggunakan pelitup muka dan tidak mencatat, ya, dalam buku daftar dan tidak mendaftar MySejahtera di tempat yang mereka masuki. Jelasnya terdapat pekerja gagal mendaftar diri di aplikasi MySejahtera atau secara manual biarpun ia tersedia. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyertai op patuh yang digerakkan secara besar-besaran di seluruh negara dalam usaha menurunkan kes jangkitan COVID-19. Turut terlibat Majlis Daerah Limbang, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Limbang. Kesedaran masyarakat terhadap kelayakan menderma darah selepas menerima vaksin COVID-19 pada tahap memuaskan. Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Umum Sarawak HUS, Dr. Muhammad Masrin Mat Zahrin berkata, ini dapat dilihat berdasarkan maklum balas orang ramai yang tampil menderma darah selepas menerima suntikan berkenaan. Jelasnya ini menunjukkan masyarakat sedar keperluan menderma darah serta kepentingan mendapatkan suntikan vaksin dalam berdepan cabaran pandemik COVID-19 sekarang. Dr. Masrin bagaimanapun menasihati orang ramai agar menangguhkan untuk menderma darah sekiranya mereka mempunyai simptom serius selepas menerima suntikan vaksin. Jika penderma darah mengalami kesan sampingan ringan, mereka perlu tunda 7 hari selepas pulih sembuh sepenuhnya. Namun jika mengalami kesan sampingan serius atau anafilaksis, maka tidak boleh menderma darah. Beliau ditemui RTM semasa menjadi tetamu Cerita Pagi Sarawak menerusi slot Selamat Pagi Malaysia di TV1. Dalam pada itu, Dr. Masrin mengalu-alukan penderma yang sudah melepasi tempoh 3 bulan daripada tarikh terakhir menderma darah tampil bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi. Kompleks Latihan Operations in Build-up Areas OBUA, medan latihan untuk mempertingkatkan kemahiran pertempuran di kawasan urban di Lapang Sasar Sampadi Lunduk telah siap sepenuhnya. Sel Perhubungan Raya Markas 1 Division dalam kenyataan media memaklumkan kompleks latihan yang diberi nama Zamzov atau Zamrus Muhammad Zain OBUA Village itu merupakan cetusan ilham Panglima Tentera Darat PTD ke-28 Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus Muhammad Zain ketika beliau menjawat jawatan sebagai Panglima Medan Timur Tentera Darat ketiga. Pembinaan kompleks tersebut dilaksanakan oleh pasukan skuadron ketiga Regimen Askar Jurutera Diraja mengambil masa selama 150 hari dan telah siap sepenuhnya pada 30 Oktober tahun lepas. Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus Muhammad Zain yang dalam rangka lawatan kerja beliau ke Sarawak berkesempatan menyempurnakan majlis perasmian kompleks Zamzov yang diadakan secara ringkas dan mematuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan pada hari ini. Infrastruktur ini merupakan kompleks latihan pertama yang dibina di Sarawak dan pastinya menjadi kebanggaan anggota tentera darat yang bertugas di negeri ini serta diyakini mampu mempertingkatkan kompetensi dan kemahiran anggota dalam operasi di kawasan urban. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Farha di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.